Hai, Assalamualaikum Ustaz. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tentang ulasan artikel pembangunan insan dalam pendidikan kebangsaan. Mari saya perkenalkan ahli kumpulan kami. Ini saya, Puteri Nurul Hidayah binti Ahmad Nazri. Seterusnya, Zamir Aswad bin Mansur. Seterusnya, Hari Azri bin Wan Hairul Rizal. Dan akhir sekali, Muhammad Hanif Fikri bin Saiful Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengenalan artikel ini mengisahkan tentang pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan tentang pembentukan manusia seimbang melalui pendidikan, menekankan aspek jasmani, emosi, rohani, fizikal, intelektual dan sosial. Fokus Malaysia adalah mencipta insan seimbang dengan potensi yang tersembunyi, konsisten dan pemahaman mendalam terhadap falsafah pendidikan negara. Okey, bergerak kepada muka surat yang seterusnya iaitu huraian artikel. Sebelum menerangkan tentang huraian artikel, falsafah pendidikan kebangsaan menekankan bahawa agenda utama dalam pendidikan adalah mencapai perubahan dan transformasi individu dari satu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi. Penting juga untuk memahami bahawa perubahan dan transformasi ini tidak dapat dicapai tanpa melibatkan proses pembangunan insan yang perlu dirancang mengikut pedoman FPK. Pembangunan FPK adalah falsafah pendidikan negara. Pembangunan insan yang seimbang dan holistik adalah kunci yang melibatkan penggabungan pelbagai aspek agar dapat melahirkan individu yang memegang teguh nilai agama, nilai-nilai murni dan memiliki kecekapan dalam pelbagai kemahiran. So, poin di sini huraian artikel adalah pertama adalah pembangunan insan dalam FPK, pembangunan intelektual, pembangunan kerohanian dan emosi, pembangunan jasmani atau fizikal dan akhir sekali cabaran dalam membangunkan insan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Azri bin Wahab Rizal dan nombor mereka saya adalah 2022519191. Dan hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu huraian kritis artikel dan juga kekuatan artikel. Okey. Pendidikan adalah satu sistem dalam sesebuah kehidupan yang mengandungi aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Secara umumnya, pendidikan itu hanyalah bentuk-bentuk latihan bagi membentuk diri individu, masyarakat dan negara sesuai dengan realiti dan cabaran semasa. Walau bagaimanapun, pendidikan dalam Islam bukan semata-mata memberi tunjuk ajar kepada masyarakat, tetapi ia meliputi satu proses yang luas. Pendidikan Islam merangkumi segala aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam mendidik manusia, Islam mengambil kira hakikat kejadian manusia yang terdiri daripada jasmani, akal dan jiwa tanpa mengabaikan sebarang bahagian. Dengan itu, Islam mendidik manusia secara menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupannya sama ada jasmani, akal dan jiwa atau kehidupan yang bersifat maddi dan maknawi. Di Malaysia, matlamat dan hasil pendidikan itu dapat dilihat dalam pembentukan dalam sebuah falsafah pendidikan. Falsafah Pendidikan Negara FPN yang digubal pada tahun 1987 dan dibuat semakannya pada tahun 1996 setelah ditukar namanya kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu FPK. Direncanakan untuk melahirkan warga negara yang mempunyai sasih yang baik, seimbang dan sepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Seterusnya, intelektual pembangunan juga memberi manfaat dan menyumbang ilmunya kepada masyarakat sama ada dari sudut pembangunan politik, polisi, pentadbiran ekonomi, sosial budaya, teknologi, pelajaran undang-undang etika dan moral. Berdasarkan wacana popular, masih terdapat mereka yang kurang jelas mengenai budaya intelektual pembangunan. Wacana popular lebih melihat intelektual pembangunan secara universal dan bukan melihat secara partikular. Dalam wacana ilmiah, budaya intelektual dilihat secara partikular iaitu terbahagi pada dua sifat. Pertama, intelektual yang menyumbang dan kedua adalah intelektual yang mendendang. Perbincangan ini melihat sejauh mana perbezaan sifat di antara golongan intelektual pembangunan yang menyumbang dengan golongan intelektual pembangunan yang mendendang. Hasil perbincangan ini menggunakan kaedah analisis wacana deskriptif iaitu melihat perbezaan intelektual di bawah kaedah pemahaman budaya intelektual. Hasilnya,
Ditepati terdapat perbezaan sifat kepribadian di ilmu di antara golongan intelektual pembangunan yang menyumbang dengan intelektual pembangunan yang mendendang. Di samping itu, mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka 2012, jasmani bermaksud tubuh, badan atau benda dan ia berlawanan dengan rohani. Pettiford 1999 berpendapat bahawa pendidikan jasmani menyediakan seseorang untuk mengamalkan hidup aktif dan sihat dengan menyediakan skop pengalaman pembelajaran yang cepat dan berurutan. Wee 2009 juga menekankan bahawa mata pelajaran pendidikan jasmani memberi peluang kepada pelajar untuk menikmati kepuasan serta kegembiraan melalui aktiviti yang bersesuaian dengan jasmani dan psikologi. Mata pelajaran pendidikan jasmani merupakan satu proses yang bertujuan untuk mendekatkan pada aktiviti fizikal seperti berlari, melompat dan membaling. Seharusnya, tumpuan harus diberikan terhadap pemberian pelajaran melalui proses pendidikan yang menyeluruh dan berkaitan dengan hal seumur hidup setiap individu. Pada hari ini, seluruh dunia membincangkan mengenai globalisasi yang telah melanda masyarakat. Tidak kiralah sama ada masyarakat tersebut telah mengetahui mereka mengalami perkara tersebut ataupun tidak tahu, mahu ataupun tidak mahu. Semua orang terpaksa menghadapi perkara ini walaupun mereka berusaha untuk menolaknya. Namun begitu, tidak semua yang bercakap dan membincangkan mengenai globalisasi ini mengetahui selok belok perkara yang mereka perkatakan itu. Tidak memiliki sepadan ini bukanlah bermaksud sepadan yang nyata, tetapi secara maya. Secara mudahnya, globalisasi merupakan proses untuk meletakkan dunia di bawah satu bumbung dan satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sepadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Perkara ini adalah bertujuan untuk memberi ruang kepada negara-negara serta rakyat yang berada di dalamnya mempunyai rasa sepunya dan perkongsian bersama. Selain itu juga, globalisasi ini adalah untuk meletakkan masyarakat di bawah satu masyarakat dunia yang tunggal dengan maksud seluruh masyarakat dunia berkongsi serta memegang satu nilai dan budaya yang sama. Pertama adalah globalisasi. Faktor globalisasi yang sedang berjalan di samping faktor positif yang boleh dimanfaatkan pula menjadikan umat Islam terjebak dalam proses pembaratan. Penjajahan pemikiran, gaya hidup, ekonomi dan teknologi amat ketara berlaku dalam kehidupan orang-orang Islam, khususnya di kalangan generasi muda. Barat hampir berjaya memecahkan integrasi jasad dan roh, ilmu dan agama yang diajarkan oleh Islam. Penaklukan beraya yang meluas dan terencana melalui pembaratan sistem pendidikan dan globalisasi menjadi alat utama bagi melemahkan perasaan keagamaan dan memperkuatkan sikap-sikap sekularis di kalangan umat Islam. Sistem pendidikan liberal sekular Barat dan nilai-nilainya yang dikirimkan ke dalam kehidupan telah memusnahkan sistem sosial umat Islam. Sistem ini juga sentiasa mempromosikan idea-idea asing yang mempengaruhi pelajar untuk melihat agama sebagai hal peribadi, bukannya untuk kehidupan sosial mereka. Yang kedua adalah sekularisme dan dualisme. Gejala sosial seperti rasuah, salah guna kuasa sama ada kaki, tangan kerajaan maupun swasta dari pangkat tertinggi hingga terendah berlaku hampir di segenap lapisan sosial tanpa mengira peringkat umur dan status sosial, sama ada lepasan pendidikan sekolah kebangsaan maupun keagamaan. Kes-kes yang membabitkan pelajar seperti masalah disiplin, perkelahian, perlakuan sumbang, terlibat aktiviti haram, kurang bersopan santun merupakan indikasi adanya kemerosotan nilai dan keruntuhan akhlak di kalangan pelajar dan masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan terjadi krisis nilai dan mulai hilangnya identiti keislaman yang menjadi pegangan masyarakat Muslim selama ini. Akibat pengaruh daripada faktor sekularisme dan dualisme, masyarakat Islam mengalami transformasi nilai dan identiti yang melibatkan perubahan dalam amalan hidup beragama dan tafsirannya terhadap agama. Perkara ini memunculkan nilai-nilai yang baru akan berhadapan dengan nilai yang berkembang dari doktrin-doktrin agama yang telah menjadikan masyarakat Malaysia dalam dilema krisis nilai. Krisis yang menimpa ini telah merosak masuk ke seluruh aspek kehidupan baik dan aspek pemikiran, tindakan dan amalannya sehari-hari melalui sistem pendidikan baik keluarga, sekolah maupun persekitaran sosial. Justru, ini tidak mengharapkan berlakunya eksploitasi terhadap alam dan manusia secara besar-besaran pada masa ini, baik tujuan industri maupun atas nama globalisme memperlihatkan artinya semakin bermaharajalela. Yang ketiga adalah kurikulum pendidikan. Kegiatan kurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancangkan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan lain yang dipelajari di bilik darjah
Kurikulum kebangsaan adalah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Keempat, keprofesionalan guru. Dalam merealisasikan falsafah ini, guru berperanan besar dalam melaksanakan hasrat FPK. Guru merupakan watak utama kepada murid-murid untuk menemui ilmu. Guru merupakan golongan yang memberi kesan besar terhadap perkembangan personaliti, mental dan fizikal setiap manusia. Dalam mengembangkan lagi potensi-potensi tersebut kepada murid untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Guru dapat mencapai hasrat tersebut dengan melaksanakan inisiatif berdasarkan aspek-aspek seperti kepimpinan, pengurusan budaya sekolah, kurikulum, disiplin dan peringkat profesionalisme. Seterusnya, saya akan membicarakan tentang kekuatan atau kelebihan artikel. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK adalah tunjang kepada sistem pendidikan Malaysia. Ia terhasil dari revolusi dan pembaruan berterusan sistem pendidikan yang dijalankan di Malaysia semenjak dari zaman kolonialisme British sehingga sekarang. Dalam pelaksanaan FPK, pembangunan potensi para pelajar menjadi keutamaan dalam membangunkan modal insan yang pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, setiap aktiviti pendidikan perlu dipastikan untuk mempunyai unsur-unsur utama FPK, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK dirangka hasil daripada prasejarah masyarakat majmuk di Malaysia yang telah membawa kepada peristiwa rusahan kaum yang terbit hasil daripada pelbagai faktor dan antara salah satunya adalah perasaan tidak puas hati atau rusuhan sesama kaum, kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan sosial serta pembangunan insan sangat mendesak untuk dicapai. Justru pada tahun 1970, kerajaan menubuhkan rukun negara bagi mencapai perpaduan antara kaum, mencipta masyarakat yang adil, kemakmuran negara dinikmati bersama, menjamin cara hidup masyarakat yang liberal, tradisi dan budaya serta membina masyarakat yang progresif. Sambungan daripada itu, kesemua matlamat rukun negara ini dilandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk menggambarkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bagi mencapai matlamat perpaduan yang diterjemahkan melalui kurikulum pendidikan atau sejarah dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Malah, nilai-nilai yang terkandung dalam FPK ini telah terangkum nilai-nilai kewarganegaraan inklusif atau inclusive citizenship, iaitu seperti keadilan, solidariti, perpaduan dan pengiktirafan diri. Oleh demikian, fokus kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kewarganegaraan inklusif yang terangkum dalam FPK diterjemahkan ke dalam dunia realiti pelaksanaan dasar pendidikan dan di dalam bilik darjah bagi mencapai matlamat yang diimpikan oleh FPK. Justru itu, dengan pengenalpastian faktor-faktor ini membolehkan aktor atau pembuat dasar melihat dengan lebih jelas jurung di antara idea FPK dengan realiti dunia pelaksanaan dasar dalam mencapai perpaduan bangsa yang diinginkan. Terima kasih. Okey, di sini saya ingin membentangkan tentang kelemahan artikel ini. Apabila dirujuk pada keseluruhan artikel tentang pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK, terdapat beberapa kelemahan yang nyata. Salah satunya adalah dari segi sumber maklumat dia yang berikan walaupun agak baik, tapi dia sudah sedikit lama untuk dibuat perbandingan. Contoh dia, hasil kajian daripada Tajul Arifin Norden tahun 1993 di mana bangsa yang kuat tidak bergantung pada teknologi. Ianya tak selari dengan hasil kajian Muhammad Zalani pada tahun 2017 yang menyatakan teknologi maklumat merupakan salah satu cabaran buat guru-guru masa sekarang. Selain itu, kandungan artikel ini secara keseluruhannya memang memuaskan, tetapi terdapat beberapa perkara yang kurang memuaskan, iaitu pengkaji menyatakan bahawa guru-guru masa kini tidak menepati kehendak FPK. Daripada segi pendapat saya, negara kita ni telah mempunyai banyak tenaga kerja profesional dalam berbagai bidang.
Mereka juga adalah hasil daripada didikan guru pada masa kini. Hal ini dinyatakan oleh Sifu Muhibah tahun 2018 yang menyatakan bahawa kemenjadian seorang murid tergantung kepada hubungan signifikan kemenjadian seorang guru. Hakikatnya, pembangunan insan dalam kerangka falsafah pendidikan kebangsaan telah menunjukkan keinginan dan kemahuan pendidikan di Malaysia dalam penghasilan modal insan yang berkualiti dari segi pelbagai aspek. Kerangkanya konsepnya sudah cukup unik dan lengkap dalam penyediaan modal insan. Usaha untuk melahirkan insan yang mempunyai ciri-ciri tersebut haruslah diteliti sebaik mungkin dan bukan dianggap sekadar konsep dan falsafah. Namun begitu, pada keadaan zaman yang semakin berubah, masyarakat yang sukar difahami dan kerana terdapat pelbagai penjarahan pendapat serta idea yang menjadikan ia satu cabaran dalam usaha membangunkan seorang insan. Terdapat juga pelbagai aspek cabaran yang perlu ditempuh, contohnya aspek globalisasi, sekularisme dan dualisme yang bermaksud memisahkan agama daripada kehidupan, kurikulum pendidikan dan profesional seorang pendidik. Assalamualaikum. Kini kita akan membincangkan semangat artikel pada aspek ekonomi. Dalam konteks ekonomi, artikel ini memberikan semangat yang menggariskan peranan pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pembangunan insan yang melibatkan aspek intelektual, rohani dan jasmani digunakan untuk membentuk masyarakat yang lebih produktif. Ini juga memfokuskan aspek moral dan etika dalam pendidikan yang dapat membentuk pekerja bertanggungjawab, beretika, seterusnya memberikan semangat positif dalam kemajuan ekonomi negara melalui tenaga kerja yang berkualiti. Berikut adalah aspek terperinci yang menunjukkan semangat artikel ini dalam tahap ekonomi di Malaysia. Nombor 1, pembangunan kemahiran dan produktiviti, etika kerja dan kepimpinan, inovasi dan kemahiran berfikiran tinggi serta keseimbangan pembangunan insan. Seterusnya, kita akan membincangkan semangat artikel bagi aspek politik. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan semangat terhadap situasi politik di Malaysia dengan menitik beratkan pada pembentukan individu yang berakhlak, bertanggungjawab dan beradab melalui pendidikan yang diilhamkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Berikut adalah huraian terperinci tentang artikel ini memberikan semangat terhadap situasi politik di Malaysia. Nombor 1, pembentukan pemimpin yang bertanggungjawab. Ianya menjelaskan bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan berperanan dalam membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Nombor 2, kesedaran politik yang beretika. Ianya menekankan pada kepercayaan kepada Tuhan dan nilai-nilai murni. Falsafah pendidikan kebangsaan dapat membentuk kesedaran politik yang beretika di mana individu yang dilatih melalui pendidikan ini cenderung mengamalkan nilai integriti dan moral yang tinggi semasa berpolitik, seterusnya menyumbang kepada situasi politik yang bersih dan adil. Nombor 3, keseimbangan antara agama dan politik. Ianya menekankan integrasi prinsip-prinsip Islam dan falsafah pendidikan Islam dan keselarasannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ianya dapat membantu membangun pemahaman yang seimbang antara agama dan politik serta mengurangkan potensi konflik serta dapat meningkatkan pemahaman warga negara terhadap prinsip-prinsip moral dalam arena politik. Seterusnya, pendidikan kewarganegaraan yang holistik. Pendidikan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan memandang warga negara sebagai aspek yang holistik yang merangkumi berbagai dimensi kehidupan termasuk politik. Seterusnya, memupuk masyarakat yang beradab. Ianya menitik beratkan pada pembangunan insan yang beradab di mana dapat meredakan ketegangan politik dan membentuk suasana politik yang lebih sihat kepada semua. Seterusnya, kita akan membincangkan semangat artikel pada aspek sosial. Artikel ini memberikan semangat dan impak yang signifikan terhadap tahap sosial di Malaysia melalui penekanan pada pembangunan insan yang seimbang dan harmoni berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Berikut adalah huraian terperinci bagaimana artikel ini memberikan semangat dan impak terhadap tahap sosial di Malaysia. Nombor 1 ialah pembentukan masyarakat yang seimbang, di mana ianya menjelaskan masyarakat yang dihasilkan cenderung memiliki kepelbagaian dalam bakat dan kebolehan yang mana dapat menghasilkan masyarakat yang berbilang budaya dan seimbang dalam aspek kehidupan. Seterusnya, nilai-nilai kemanusiaan dan sifat toleransi.
Menghasilkan masyarakat yang lebih bertoleransi serta menghormati pada setiap perbezaan pendapat. Ketiga, kesedaran sosial dan keadilan. Artikel ini juga dilihat dapat memberikan semangat terhadap tahap sosial dengan membentuk masyarakat yang lebih peka terhadap ketidaksetaraan dan keperluan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Nombor 4, pengukuhan aspek kekeluargaan dan komuniti. Artikel ini memberikan impak positif terhadap tahap sosial dengan mendorong kesejahteraan keluarga dan memperkukuhkan hubungan dalam komuniti. Nombor 5, pembentukan warga negara yang bertanggungjawab. Artikel ini memberikan semangat terhadap tahap sosial dengan merangsang perkembangan individu yang memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan dalam pembangunan sosial. Seterusnya, mengurangkan ketegangan sosial. Melalui pembangunan insan yang berakhlak dan beradab, artikel ini memberikan impak positif terhadap mengurangkan ketegangan sosial. Pendidikan yang menggalakkan dialog, pemahaman dan toleransi dapat meredakan konflik dan membentuk masyarakat yang lebih harmoni. Seterusnya kita akan membincangkan sumbangan artikel pada aspek pendidikan. Artikel ini memberikan sumbangan dan impak yang penting terhadap institusi pendidikan di Malaysia melalui penerapan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Berikut adalah huraian terperinci bagaimana artikel ini dapat memberikan sumbangan dan impak terhadap institusi pendidikan. Nombor 1, penyelarasan dengan matlamat pendidikan negara, di mana ianya dapat menyelaraskan kurikulum dan aktiviti pendidikan dengan misi dan visi pendidikan negara. Nombor 2, pembentukan individu yang holistik, di mana ianya menekankan pembangunan insan yang holistik, mendorong pembentukan individu yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual tetapi juga aspek kerohanian, pendidikan emosi serta jasmani yang dapat menghasilkan graduan yang lebih berkualiti dan seimbang. Nombor 3, pengukuhan nilai-nilai keagamaan serta integrasi nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana institusi pendidikan di Malaysia dapat memainkan peranan kunci dalam memupuk pemahaman dan amalan nilai-nilai Islam. Ianya dapat membantu membentuk generasi yang taat beragama serta bertanggungjawab dalam menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah dalam kurikulum, dapat membentuk graduan yang memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip agama dan kehidupan sehari-hari. Nombor 5, pembangunan potensi individu. Ia memberikan sumbangan positif dengan memberikan fokus pada pengembangan aspek intelektual, emosi, rohani dan jasmani pelajar supaya dapat membentuk pembelajaran yang memaksimalkan potensi setiap individu. Seterusnya, mengurangkan jurang pendidikan. Ianya dengan memberikan akses dan peluang yang saksama kepada semua lapisan masyarakat. Seterusnya, menjadikan institusi pendidikan yang produktif dan adil. Dan akhir sekali, mendorong pembaharuan kurikulum. Ianya dengan mendorong pembaharuan kurikulum yang menitik beratkan keperluan semasa bagi menghasilkan graduan yang relevan selaras dengan permintaan industri. Akhir sekali, kita akan membincangkan sumbangan artikel pada konteks agama. Artikel ini memberikan sumbangan dan impak yang penting terhadap institusi keagamaan di Malaysia, khususnya dengan penekanan pada falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Nombor 1 ialah penguatan identiti keagamaan, di mana ianya menekankan nilai-nilai agama dalam pendidikan. Institusi keagamaan dapat memainkan peranan yang penting dalam membentuk individu yang kuat dalam identiti keagamaannya. Seterusnya, integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Artikel ini memberikan sumbangan dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan, dengan memastikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan ajaran Islam dalam setiap aspek pendidikan supaya dapat mencorakkan kehidupan beragama. Seterusnya, pendidikan berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ianya dapat membentuk generasi yang memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip agama dan kehidupan pada zaman moden ini. Nombor 4 ialah pembentukan ulama dan pemimpin agama. Ianya dapat menjadikan asas bagi mendukung perkembangan ulama yang cemerlang dan pemimpin agama yang dapat memimpin masyarakat. Seterusnya, pengukuhan akhlak dan moral. Ia menitik beratkan pada pembentukan akhlak dan moral dalam pendidikan yang dapat membentuk masyarakat yang dihormati dan berakhlak mulia. Seterusnya, memperkuat peranan institusi keagamaan dalam membentuk etika dan moral masyarakat. Seterusnya, penyelarasan pendidikan dengan nilai-nilai keagamaan.
Ia menekankan perlunya penyelarasan pendidikan dengan nilai-nilai keagamaan kerana dapat memperkukuhkan peranan institusi keagamaan sebagai pusat pendidikan moral dan spiritual. Seterusnya, meningkatkan nilai-nilai keagamaan dengan menekankan peningkatan kesedaran keagamaan melalui pendidikan supaya dapat memperkukuhkan peranan institusi keagamaan dalam menyebarkan pemahaman agama. Terima kasih. Okey, baiklah. Untuk kesimpulan keseluruhan artikel ini, kita boleh lihat bahawa falsafah pendidikan kebangsaan amat diperlukan sebagai tanda aras pendidikan dalam pembentukan modal insan yang seimbang dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani. Selain itu, pentingnya pembangunan holistik, kekuatan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah. Pembaruan kurikulum juga serta peningkatan kesedaran keagamaan dalam dalam membentuk ulama menjadi fokus dalam mencapai matlamat pendidikan negara. Maka cabaran dalam membentuk individu yang berjaya adalah sangat tinggi pada zaman yang berteknologi canggih ini. Contohnya adalah cabaran dalaman individu tersebut. Mereka juga sering terdedah kepada visual-visual yang kurang bertamadun yang membolehkan berlakunya keruntuhan akhlak jika tidak mempunyai keimanan yang tinggi. Sebab itulah kita menekankan pada konsep kepribadian insan yang seimbang, kemahiran berfikir secara kritis serta menitik beratkan nilai-nilai moral dalam pendidikan. Okey, baiklah, dari segi konteks ekonomi dari segi konteks ekonomi, artikel ni tak memberi fokus sangatlah kepada perkara-perkara yang khusus, tapi penerapan FK itu amat pentinglah dalam melahirkan tenaga kerja yang berkualiti. Untuk yang terakhirnya, artikel ini memberikan pandangan yang holistik terhadap pendidikan dalam pembangunan modal insan di Malaysia. Terima kasih.